Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur beberapa potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu surah di dalam Al-Quran, merujuk surah yang ke-26, yaitu satu surah yang diberi nama Asy-Syu'ara. Saya akan membacakan ayat-ayat daripada surah Asy-Syu'ara, bermula daripada ayat 23 sampai ayat 29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qala fir'aun wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, qala liman hawlahu ala tastami'un, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun, qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun, qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Surah Asy-Syu'ara 23 hingga 29. Baik, di dalam ayat yang pertama merujuk ayat 23. Qala Fir'aun, telah berkata Fir'aun, wa ma rabbul alamin, siapakah Tuhan sekalian alam. Baik, sebelum kita membahas dan memulakan penafsiran bagi ayat ini, saya ingin menceritakan secara sisipan muqaddimah bahawa surah Asy-Syu'ara ini telah diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan pertemuan dua orang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satunya bernama Nabi Allah Musa alaihi salam, dan satu lagi ialah abang kandungnya, iaitu Nabi Allah Harun alaihi salam. Mereka berdua telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi bapa angkat Nabi Musa, iaitu Fir'aun, dengan tujuan untuk mendakwahkan Fir'aun kembali kepada agama yang sebenar, kembali mengenal kepada pencipta dan Tuhan yang sebenar. Bukannya sekadar mendakwa, bukannya sekadar klaim bahawa dialah Tuhan yang layak disembah, yang layak dipuja, yang layak diikuti dan ditaati oleh penduduk-penduduk Mesir. Sesungguhnya Fir'aun telah jauh daripada jalan kebenaran. Dia telah mengikuti jalan kesesatan dan penyelewengan. Maka menjadi amanah dan tanggungjawab kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun atas perintah daripada Allah untuk mengembalikan Fir'aun kepada jalan yang sebenar, sekaligus menjadikannya beriman kepada Tuhan yang selayaknya disembah dan Tuhan yang selayaknya digelar sebagai Tuhan, bukannya diri Fir'aun itu sendiri. Dalam surah Asy-Syu'ara bermula ayat yang ke-10. Panjang perbahasan dia sampai ayat 68. Hampir ada 58 ayat yang mengemukakan hujjah-hujjah, mengemukakan dalil-dalil
sepanjang pertemuan yang dirakam dan direkodkan oleh Allah di dalam surah ini. Dan kenapa bila ayat ni bermula dengan ayat yang ke-10, saya memulakan dengan ayat 23? Sebab bila menerima style jemputan seperti ini, kita tidak mempunyai ruang dan masa, kecuali kita mempelajarinya secara harian ataupun mingguan ataupun bulanan. Kerana pada ayat yang ke-23 adanya prinsip yang paling penting untuk kita fahami, iaitu tentang prinsip ketuhanan yang cuba diketengahkan dan didakwahkan oleh Nabi Allah Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Sebab itu permulaannya Fir'aun bertanyakan, "Wama Rabbul Alamin?" Siapakah Tuhan sekalian alam? Jadi untuk memahami isu-isu dan perbicaraan ini dengan baik, saya mengajak tuan-tuan kembali kepada dua ayat sebelumnya, iaitu ayat 16 dan ayat 17. Dalam ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin." Maka kamu berdua datangilah Fir'aun. Lalu apabila kamu berdua telah mendatangi Fir'aun, faqula, maka ucapkanlah di hadapan Fir'aun, inna, sesungguhnya kami berdua Rasul Rabbil Alamin. Kami berdua ni pesuruh, kami berdua ni adalah utusan daripada Tuhan sekalian alam. An arsil ma'ana Bani Israel, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami. Baik, selain memperkenalkan dan mengisytiharkan mereka berdua adalah Nabi dan Rasul, mereka juga ada permintaan terhadap Fir'aun supaya Fir'aun melepaskan Bani Israel, iaitu Bani yang mewakili diri mereka berdua, Nabi Allah Musa Bani Israel dan Nabi Allah Harun Bani Israel. Di sini kita harus faham, bila Allah menggunakan kalimah fa'tiyah, dia berbeza dengan penggunaan kalimah ja'a. Bila Allah guna kalimah fa'tiyah, maka datangilah Fir'aun, maka Allah akan memudahkan urusan perjalanan, urusan mereka melalui sampai mereka betul-betul berada di hadapan Fir'aun. Berbeza dengan kalau Allah menggunakan kalimah ja'a, dia akan menjadi satu perjalanan yang susah, dia akan menjadi satu perjalanan yang rumit, dia akan menjadi satu perjalanan yang sukar dan payah. Kalau kita melihat kepada realiti, sebagai seorang pemerintah, sebagai seorang penguasa yang diangkat dan dianggap sebagai Tuhan oleh penduduk Mesir, nak berjumpa, nak bertemu dengan Fir'aun ni, kita anggap bukan sesuatu perkara yang senang dan mudah. Fir'aun semestinya berada di dalam rumah agamnya yang besar. Fir'aun semestinya berada di dalam istananya yang besar dan indah. Dan sebelum nak masuk bertemu dengan Fir'aun, pastinya akan melalui gerbang-gerbang, pastinya akan melalui pengawal-pengawal, pastinya akan melalui profesional-profesional, pastinya akan melalui dengan istilah komando-komando Fir'aun sebelum dapat bertemu dengan Fir'aun itu sendiri. Tetapi bila Allah menggunakan kalimah fa'tiyah yang datang dengan perintah daripada Allah supaya mendakwahkan kepada Fir'aun, maka Allah mempermudahkan urusan mereka berdua. Urusan siapa? Urusan Nabi Allah Musa dan urusan Nabi Allah Harun. Bukan sesukar, bukan sepayah yang seperti kita anggap.
Dan ini adalah bebanan dakwah dan amanah yang cukup berat, kerana nak mengajak satu individu atau personaliti yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bandingkan hari ini. Kalaulah kita hari ini sebagai ustaz biasa sekalipun, kalau hari ini kita sebagai penceramah sekalipun, kalau kita hari ini sebagai seorang pendakwah sekalipun, yang kita nak dakwah, yang kita nak tarik, yang kita nak seru ni adalah sama-sama yang beragama seperti kita. Hak saya duk ceramah malam ni, saya Islam, tuan-tuan Islam. Hak duk ceramah malam ni orang-orang yang memahami agama, orang-orang yang mempelajari agama. Tu pun ada perselisihan, tu pun ada khilaf, tu pun ada perdebatan, padahal sama-sama dah Islam, sama-sama dah kita ni beriman kepada Allah. Cuba tuan-tuan bayangkan amanah dan tanggungjawab ni bukan sekadar yang tidak beriman, bukan sekadar yang tidak mengenal Tuhannya yang sebenar, tetapi bayangkan konteks individu yang cuba didakwah ini adalah jenis manusia yang dia sendiri mengaku Tuhan. Sedangkan kita nak memperkenalkan Tuhan yang sebenar kepada orang yang mengaku Tuhan, senang ke susah? Memang suatu benda yang cukup berat. Tetapi benda pertama yang perlu mereka isytiharkan untuk melorongkan lagi kemudahan mereka menyampaikan dakwah ni, bila sampai depan Fir'aun, kamu kena isytihar. Kamu kena sebut bahawa kamu berdua adalah utusan daripada Allah, supaya nak menaik dan mengangkat darjat kamu. Bila sebut seorang Nabi, dia ada maqam yang tersendiri. Bila kita sebut kita seorang Rasul, dia ada level dan tingkatan tersendiri. Berbanding kalau bayangkan, siapa hang mai nak jumpa aku hari ni? Siapa hang mai nak ceramah aku hari ni? Saya seorang yang tidak dikenali, tak ada nama, orang kampung biasa-biasa, netizen hak siapa tak kenal. Agak-agak orang hak kita nak dakwah, orang hak kita nak seru seperti Fir'aun, nak ambil pot tak? Tak kenal ni, tak tahu siapa ni, mari nak ceramah ke aku, mari nak cerita dakwah ke aku. Ni kena isytihar dulu, dan kamu kena dengar perkataan ni kerana aku ni Nabi, kerana aku Rasul yang diutuskan oleh Tuhan sekalian alam. Dan dalam masa yang sama, Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun meminta supaya Bani Israel ini dibebaskan, dilepaskan bersama mereka berdua. Kerana apa? Kerana sejak ratusan tahun Bani Israel ini dijadikan sebagai hamba, dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai kuli di bawah pemerintahan dan rejim Fir'aun. Padahal mereka adalah hamba-hamba Allah yang baik. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman kepada Tuhan mereka, dan mereka adalah tentera-tentera yang ikhlas pada jalannya. Tetapi sepanjang ratusan tahun mereka telah mengalami penindasan, mereka telah mengalami penyiksaan di bawah sistem pemerintahan Fir'aun. Jadi nak menunjukkan pada masa itu kepada kita, sebagaimana riwayat yang menyebut hampir jumlah mereka 600,000 orang. Inilah kuli-kuli, inilah pekerja-pekerja yang dipunyai oleh Fir'aun, yang cuma mencakupi satu bangsa. Kita belajar sejarah, kita belajar peradaban dunia, kita belajar tamadun. Kadang-kadang satu kuasa besar ataupun pemerintah agung, mereka juga mempunyai hamba-hamba dan kuli. Tetapi kebiasaannya hamba-hamba dan kuli ini datang daripada pelbagai ras, pelbagai bangsa, pelbagai warna kulit. Dia pemerintah, kadang-kadang hak ni kuli dia kulit putih, hak ni kulit sederhana, hak ni kulit hitam.
Tapi bawah Fir'aun satu-satunya bangsa Bani Israel yang jumlah sekian besar menjadi hamba penindasan dan penyiksaannya. Agak-agak senang ke Fir'aun nak bebaskan mereka dengan begitu mudah. Agak-agak senang ke Fir'aun nak berikan kebebasan mereka mengikuti Nabi Allah Musa dan Harun. Setelah sekian lama mereka menjadi kuli dan hamba kepada Fir'aun. Walaupun jumlah ini kalau kita fikirkan secara logik dan rasional, besar jumlah tu, 600,000. Tetapi kalau kita meneliti penyiksaan-penyiksaan sebelum ni, siapakah pemimpin yang menyembelih anak-anak lelaki mereka? Manusia yang sama Fir'aun, iaitu menyembelih anak-anak lelaki Bani Israel selama 2 tahun yang diselang setahun sekali. Tahun ni kita bunuh, tahun depan kita abai dan biarkan. Tahun sekali lagi kita bunuh, sekali lagi kita tangguhkan pembunuhan. Tapi walaupun jumlah mereka besar, walaupun jumlah mereka ramai, tetapi mereka tak mampu untuk bangkit. Mereka tak mampu untuk bersatu memberontak terhadap kezaliman yang dikenakan oleh Fir'aun atas mereka. Dan inilah kebijakan sistem politik bacul Fir'aun dalam menangani pemerintahan orang-orang di bawahnya. Dan anda akan mengikuti satu demi satu helah-helah politikus yang bernama Fir'aun yang telah Allah rakamkan di dalam sejarah sepanjang zaman.